A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali jawab salam. Lemah lembut je. Betul lah orang kata orang-orang custom ni ciri-ciri wanita solehah ada di sini. Betul. Saya tadi kan bila masuk turun dari kereta, sepanjang perjalanan tu saya sibuk dengan urusan kerja, non stop sampai tak rasa, dan sekejap je perjalanan sejam lebih tu. Biasalah dengar senarai nama tadi tu. Lepas tu ada program besar pada hari Sabtu ni. So tengah monitor, tengah bagi arahan, tengah semak, tengah cek, sampai kadang benda kecil-kecil yang tak perlu dah saya cek pun nak kena semak lagi apa semua. Tak tahu sampai. Jadi kadang-kadang tu kan, bila banyak benda yang kita urus dalam satu masa, jadi serabut tu datang kan. Tapi bila keluar tengok wajah-wajah yang penyambut tetamu, semua ceria, manis, wajah-wajah ahli syurga. Amin. Lepas tu bila masuk je melalui pintu tu, sampai tingkat pertama ustazah, tingkat kedua ustazah, sampai atas. Ada berapa? 3 4. Kalau daripada masuk tu kan, dia ada 3 saya rasa. Sampai atas dengan kamera. Lepas tu babai-babai, senyum-senyum. Mungkin ada yang tak dapat masuk, dan saya baru tahu program ni khusus untuk wanita. Jadi bila rapat sangat dik kan, bila rapat sangat kurang comel. Dia kena macam ni, macam besar sangat. Lepas tu orang ingat saya besar. So awak zoom sangat. Ni pun zoom sangat. Jadi macam hidung tu bukan saiz normal jadi. Gitu, kembang. Padahal mancung jadi nampak kembang. Okey. Jadi mood tu daripada sebelum tu macam serabut, macam ada stres sikit, terus berubah. Pentingnya air muka tu kan. Wajah yang bercahaya, wajah yang berseri-seri. Saya jangkakan memang orang custom ni kat rumah pun sama wajah dia. Rasanya kalau dengan suami berganda-ganda lagi ceria. Betul? Betul kan je lah, walaupun gelak tu macam dah tahu. Takut terbalik je kat rumah jadi serius. Bang, baru sampai? Yelah, jam. Saya dah check waste tadi, sepatutnya tak jam. Pasanya awak dah sampai 15 minit yang lepas. Baik, awak tu serang. Awak sebenarnya berhenti minum kadang perempuan kan detail kan. Tapi tak adalah, orang kasarnya dapat ceria dan berganda ceria bila dengan ahli keluarga. InsyaAllah. Subhanallah. Samalah juga bila masuk dewan. Kan dengan kita panggil pegawai lelaki pun sama. Beria juga dia orang macam mungkin nak tunjuk dekat isteri-isteri kan. Ramai isteri ke? Dekat isteri masing-masing. Maksudnya ambil gambar, okey, sepo babai. Membuatkan kita rasa macam welcoming, kedatangan kita dinanti-nantikan. Masya Allah. Mudah-mudahan kehadiran saya memberikan sedikit kebahagiaan, memberikan kegembiraan. Ada yang mungkin memang suka, ada yang mungkin terpaksa datang. Terpaksalah suka. Sebab ada orang bermula dengan tak suka saya. Kan ada orang, kita kadang tu tak suka tapi stok juga FB dia kan. Tak suka, tengok juga. Tengok dah kadang geram. Sedap je cakap macam ni. Mulut ustazah ni nak kena cili ni. Lepas tu dia kata lama-lama tersuka. Dia start daripada tak suka. Jadi tak kenal maka tak cinta. Kadang-kadang mungkin dengar ada satu video, satu dua yang bunyi macam tak kena dengan jiwa. Padahal orang dah cut video tu panjang kan. Jadi berlaku salah faham dan salah anggapan. Okey. Subhanallah, terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Badan Kebajikan Islam Custom Malaysia, Bakiska. Masya Allah. Seterusnya MC Puan Nur Zuraida binti Razali. Sangat profesional. Memang suara MC ni, MC sepanjang hayat kot ni ya. Mana-mana program Puan ni selalu jadi MC ya. Tak, kali pertama. Tapi dah kali pertama. Oh, Masya Allah, terbaik. Maksudnya ada, nada suara tu memang ada. Lepas ni lagilah. Setiap event dia minta saya. Dah dapat pujian kali pertama. Buat latihan depan cermin ya.
mesti ada latihan kan? Maksudnya nak menyampaikan ni, maksudnya puan berusaha lah supaya penyampaian terbaik. Tahniah, tepukan untuk Puan Zuraida. Dan kepada pembaca doa macam Ustazah dah, Puan Nur Bashira. Oh memang Ustazah. Mana tadi? Ustazah Nur Bashira. Walaupun nampak muda, malu-malu kan, pipi pun ada naik 2. Bukan, maksudnya yang ada perempuan kan nak ada pipi 2 naik macam ketul gitu kan. Sebab ni sama perempuan saya semacam seronok. Dah lama program tidak perempuan saja. Jadi Ustazah, pegawai Ustazah kita iaitu Puan Nur Bashirah, sedap bacaan doanya. Seterusnya Tuan Zainuddin bin Husin, penolong kanan pengarah Kastam 1. Tuan Zulkifli walaupun tak ada kehadirannya, mungkin ada dia alam maya kan. Tuan Zulkifli bin Abu Bakar, penolong kanan pengarah Kastam 1. Puan Syukriyah binti Awam, penguasa Kastam. Puan Syukriyah ada. Oh, penguasa. Masya Allah. Masih jawatan ni jarang saya jumpa jawatan penguasa ni. Okey. Puan Hawa nampak lembut kan, tapi penguasa sebutan tu. Okey, menguasai macam tu. Puan Hawa Ifa Suzani binti Syamsuddin, pegawai Kastam Kanan. Puan Ifa tak ada. Okey. Kemudian Puan Nur Azina binti Zainal Abidin pun tak ada. Oh ada. Oh puan. Lepas tu saya rasa sortation ni mungkin bukan latest. Sebab ada 4 orang saya tak sebutkan nama. So kadang yang latest tu PA awak kena pastikan sebelum, ataupun sebaik sampai terus minta dengan MC. Betul kan? Ataupun ini untuk next. Nampak tak arah sudah diberikan. Kan media awak sampai dulu. Awak kena confirmation ambil sortation dengan ni. Yes. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, puan-puan, tim saya ada 200 lebih staff. Tim media lebih 10 orang, PA ada 3 orang. Sebenarnya benda ni semua dah train. Sebab saya dah banyak kali bila baca association tak sama. So tak best. Mukadimah tu tak best. Sebab kita orang-orang yang penting ni, mereka sebenarnya tawaduk, betul kan? Tak kisah pun nama tak disebut. Betul kan Jela ya? Tapi mereka berada di depan ni dengan beban yang besar, beban yang berat. Pilihan ni bukan semata-mata daripada manusia, pangkat ni. Ia juga pilihan daripada Allah. Zaman Nabi, Nabi sendiri mengalukan kedatangan pembesar. Bahkan Nabi pernah menghamparkan dengan serban Nabi. Dan bila ada pembesar, ada pemimpin satu kabilah ke, satu tempat ke, Nabi beri tempat khusus. Maksudnya pengiktirafan itu diajar oleh Nabi bila ada orang-orang yang berada di peringkat kepimpinan. Sebab golongan ini beban dan amanah yang akan dipikul di dunia dan juga di akhirat berat. Jadi sesuai dengan itu kita beri sedikit penghormatan. Sebab itu antara cara bila kita menyampaikan ilmu, kita notice, kita sebut nama-nama orang-orang penting ni. Dan sebenarnya semua penting dalam posisi masing-masing. Jangan pula terasa kan. Lepas tu kebetulan pula ada yang gini-gini, dia tu naik sebenarnya dengan sekian-sekian. Sebenarnya kita kena tolak tepi semua tu, sebab hakikatnya bila dah dipilih sebagai pemimpin, dia adalah pemimpin kita. Okey, Masya Allah. Tuan-puan muslimin muslimat sekalian, custom ni kita dah tahu dah kan. Custom ni apa? Suruh Malaysia memang glamour lah custom kan. Apa itu custom? Perkataan custom tu short form K apa, A apa, S apa, tak ada. Oh tak ada. Jadi custom tu Custom tu pengecek cek barang. Tu yang saya masuk sebab 3 tingkat tu kan ada yang sedang tengok rakam. Oh tengah cek saya ke? Saya original ya, bukan tiruan. Gitu. Jadi Masya Allah, custom banyak berurusan dengan manusia. Betul? Lepas tu berurusan manusia melibatkan barang. Lepas tu custom juga menjadi benteng daripada perkara-perkara daripada luar negara. Kebaikannya custom ni menapis luar negara. Dalam negara pun sama kan? Tapi lebih banyak daripada luar negara. Dia mesti dan di sini juga sangat terdedah kepada ujian rasuah. Betul atau tidak? Sangat terdedah dengan ujian rasuah. Siap ada sokongan muzik. Ni macam okey.
2253F diulang main putih yang 2253F. Sila alihkan kereta anda dengan secepat mungkin. Terima kasih. Sama-sama. Tak apa, kalau anda adalah orangnya, jangan malu untuk bangun. Kita semua jangan buat-buat nampak. Jangan segan, itu perkara biasa. Mungkin pelanggan kot ya. Sini orang luar datang juga Okey, subhanallah. Baik, apa khabar semua? Tanya orang sebelah apa khabar? Duduk lama-lama dari tadi tak tanya khabar. Tanya apa khabar? Dah tanya. Okey, tanya pula suami kau apa khabar? Oh, yang tu tak boleh Ustazah. Yang tu tak boleh. Kalau tanya soalan tu hangin Ustazah. Panas dah lah, pagi tadi gaduh, dah lah dia bangun lambat. Jadi panjang cerita. Jadi jangan tanya khabar suami, jangan. Itu memang orang kata apa ni, sekap? Jarang. Apa maksud jarang? Tak apalah, tak payah fikir. Jadi subhanallah, kita kan orang perempuan, ujian paling besar kita apa dia? Akal kita ke nafsu? Pasu? Emosi lah, kita sebut emosi. Okey, bukan nak sebut kita ni beremosi, tapi emosi kita ni sangat mudah berubah. Cepatlah berubah. Orang lelaki kan, sedih ke gembira macam sama je. Awak kenapa? Awak macam sedih je? Tak adalah, okey je. Ke awak marah? Tak juga, semua tak. Kadang tak ada emosi makhluk tu kan. Kalau gembira pun kita macam, awak happy tak? Happy. Muka tu tunjuklah happy, tunjuk happy. Maksudnya kadang muka happy tu pun kita tak puas hati sebab tak nampak sangat kehappian tu. Okey. Tapi orang perempuan Allah ciptakan berbeza. Bila dia excited, muka dia lain, suara pun lain, tubuh badan pun lain. Bila dia gembira, bila dia sedih, walaupun dia senyum, kita boleh tahu dia sebenarnya sedih. Maksudnya dia cuba menyembunyikan. Pasal orang tanya, apa khabar? Baik, alhamdulillah baik. Kalau betul, okey, baik, alhamdulillah, morning, macam tu kan. Subhanallah, sebab itu di antara kehebatan wanita itu apabila dia boleh menyembunyikan emosi. Bukan kehebatan tu apabila dia boleh kontrol emosi. Sukar. Nak emosi positif selalu, ceria selalu, sukar. Tetapi bila dia berhadapan dengan orang luar, orang yang selain daripada orang yang terdekat yang tahu situasi dia, dia boleh menyembunyikan emosi dia. Dia boleh switch butang tu. Dia boleh tukar. Daripada ni, lepas tu, okey, baik. Lepas tu dengan kawan terdekat, mungkin masa itulah dia lepaskan emosi dia. Masa itulah mungkin dia berkongsi kesedihannya. Dia boleh bagi emosi yang sebenar tu supaya orang keliling ni bagi support. Masya Allah. Okey, muslimat sekalian, wanita sekalian, wanita yang hebat di hadapan saya ni, Masya Allah. Mudah-mudahan apa pun emosi yang anda lalui, mungkin semalam tak bertegur sapa dengan suami, boleh jadilah ya. Lepas tu sampai ke malam tadi merajuk, pagi tadi pergi kerja macam tak masam lagi. Apa jua cerita yang berlaku semalam? Saya nak ajak para wanita sekalian untuk menikmati saat ini bersama-sama dengan saya. Saya pun sedang menikmati saat ini bersama dengan puan-puan sekalian. Saya pun datang dengan pelbagai emosi yang berkecamuk juga. Macamlah dahsyat sangat ya. Ya, kadang tu benda tu datang, ada urusan yang bertimpa-timpa, ada isu, ada masalah. Tapi mindset saya bila dah masuk je, saya nak tukar dan saya nak menikmati. Nabi pernah berpesan kepada sahabat, saatan, sesaat. Kamu kena menikmati saat. Kamu kena melalui sesaat. Bukan sesaat betul-betul. Sebenarnya hadis tu dia bermula begini. Sahabat Nabi yang bernama Hanzalah. Siapa nama dia? Hanzalah ni pergi berjumpa. Adakah nama Hanzalah? Ada pegawai nama Hanzalah. Hanzalah tu adalah nama seorang sahabat Nabi. Cerita pasal Hanzalah ni banyak. Sebab Hanzalah ni seorang yang aktif. Aktif tak Hanzalah tu, pegawai tu? Sangat aktif. Sebab kadang-kadang nama ni dia memang mempengaruhi tau. Sama ada maksud nama ataupun apabila nama tu pada tokoh, dia mempengaruhi. Nama saya Asma.
tokoh dalam Islam, kakak Nabi iaitu Asma binti Abu Bakar. Dia juga seorang yang tegas, dia juga seorang yang macam-macam lah. Bila saya tengok karakter, bukan saya nak kata, saya cuba mencontohi dia. Tapi bila disebut nama selalu tu, kan dia dengan mengandung, pergi hantar, nekat naik atas Bukit Sur, hantar makanan Nabi, berhadapan dengan Abu Jahal. Ada wanita yang panjang umur sampai 100 tahun lebih dan dia buta mata kerana banyak menangis dan dia tidak nyanyok. Kecergasan otak dia dan dia menjadi rujukan, dia mahir dalam beberapa ilmu dan dia seorang peniaga juga, dia seorang peladang. Suami dia pergi berperang, anak pergi berperang, dia berniaga dekat pasar. Ada banyak cerita kecekalan dan kekentalan dan keberanian Asma ni. So bila daripada kecil kita dah tahu, kita bawa nama tokoh besar dan kita belajar tentang karakter dia, sedikit sebanyak ia mempengaruhi. Hanzalah ni, masa Nabi sebut tentang hadis, satu hadis Nabi bersabda, sesungguhnya di kalangan umatku terdapat 70,000 di kalangan umatku akan masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab. Maksudnya di mahsyar kelak, bila dikumpulkan untuk dihisap, ada 70,000 tak perlu hisap dan tak akan menempuh walau sedikit azab. Azab mahsyar pun tak kena, azab neraka tak kena, tanpa dihisap. Soalannya, nama dia ni syurga. Tengok nama, syurga terus. Ataupun terus dijemput di kalangan yang terawal masuk syurga. Lepas Nabi bersabda begitu, Nabi pun masuk rumah. Rumah Nabi kan rumah Nabi bukanlah macam rumah kita. Bila tutup, kita tak dengar dah, tak nampak dah orang lalu lalang, orang bual kat depan tak dengar. Tapi rumah pada zaman tersebut kan dengan pokok, dengan pelepah. Jadi bila borak tu masih dengar. Lepas Nabi masuk dalam rumah, sahabat ni, sama-sama sahabat ni saling bertanya, siapakah orang 70,000 ciri-ciri masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab ni? Lalu mereka pun saling cuba meneka. Mungkin mereka adalah yang lahir Islam, hidup Islam, mati Islam. Mereka sebut begitu, mereka tak perasan. Kalau kita dengar, kita terus insya-Allah, kita lah tu, insya-Allah, amin. Betul tak? Kalau kita lah, kita lebih kepada nampak insya-Allah kita, sebab kita mengharap. Tapi pada akhlak, amal ibadah memang jauh sangat lah. Sahabat Nabi, dia orang tak perasan diri dia orang. Sebab mereka semua ni baru dapat Islam umur 40, umur 50, umur 30 lebih. So mereka seolahnya kata boleh jadi golongan ini, mereka yang lahir Islam, hidup Islam dan mati Islam. Mereka lahir bukan Islam, mereka baru dapat Islam berapa tahun dengan Nabi. Mereka dah tua-tua kebanyakannya. Lalu, seorang ni pula kata, saya rasa macam ni lah, yang ni pula kata, Nabi dengar je. Kemudian Nabi keluar balik, Nabi pun berkata, tidak, bukan. Apa yang kamu katakan itu semua tidak benar. Dan Nabi sebut, di antara ciri-ciri mereka yang masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab, mereka yang hidupnya bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Kau nak jelaskan konsep tawakal, nantilah kalau kita boleh sebut sikit. Lepas tu Hanzalah ni tanpa berlengah, dia terus bangun. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku di kalangan mereka. Lalu Nabi pun jawab, wahai Hanzalah, kamu di kalangan mereka. Lepas tu bila sahabat lain tengok Hanzalah dapat jaminan daripada Nabi di kalangan 70,000 masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab tu, semua bangun juga. Saya juga ya Rasulullah, saya juga. Nabi pun kata, tidak. Yang lain duduk, Hanzalah telah mendahului kamu. Dalam situasi ini kita belajar pada Hanzalah, dalam situasi tertentu kita kena jadi orang yang bekejar, mengejar kebaikan. Mengejar sesuatu ataupun berebut. Fastabiqul khairat. Nampak ada kebaikan, ada ruang, berebut. Bukan kau lah. Sebab kadang kita malu tidak bertempat. Masya Allah. Jadi akhirnya Hanzalah dapat dan permintaan lain Nabi tidak layan. Itu cerita lain. Sebenarnya saya nak sampaikan hadis yang saatan-saatan tu macam ni. Yang sebenarnya bagus untuk mukadimah tajuk kita hari ini, kerjaya vs keluarga. Sebenarnya perkataan vs tu tidak sesuai. Kerjaya lawan keluarga. Boleh berlawan ke kerjaya dengan keluarga? Okey. Walaupun dia kurang tepat, tapi itulah tajuk paling glamour lah saya terima. Sebab bila VS tu nampak hebat lah tajuk tu kan. Kerjaya VS keluarga. Keluarga di rumah adalah keluarga biologi, darah daging.
Tetapi di pejabat ini juga keluarga. Betul atau tidak? Kedua-duanya keluarga. Saya nak tanya, mana lebih banyak kita habiskan masa? Keluarga di tempat kerja ke keluarga di rumah? Keluarga di tempat kerja. Saya selalu, sebenarnya hati saya lah kurang bersetuju kalau orang buat ayat apa-apa pun utamakan keluarga. Dengar sampai habis dulu. Betul, ayat tu tak salah, permulaan tak salah. Apa-apa pun utamakan keluarga. Keluarga is first. Kalau engkau sakit ke, kalau engkau apa ke, akhirnya keluarga juga. Kawan kau memang akan lupa. Bos akan gantikan tempat engkau bila-bila masa, bla 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 bla. Macamlah kalau kita jadi bos, kita tak buat macam tu juga pada staff. Macamlah sikit-sikit. Okey, seolahnya menidakkan peranan ataupun fungsi besar keluarga di tempat kerja. Of course lah, hubungan kerja sekian-sekian dan terbatas sebab keluarga ini saling silih berganti, bertukar-tukar. Ada orang pindah sana, kejap kawan tu, kejap kawan ni. Jika benar kita menjaga keluarga kita di rumah, kita mesti menjaga dengan baik keluarga di tempat kerja. Sebab hasil daripada keluarga di tempat kerja yang tolong-menolong, berkasih sayang, support each other dan tempat kita mencari rezeki, sebenarnya kita nak bawa balik ke mana tu? Ke rumah. Ke rumah. Siapa yang meremehkan keluarga di tempat kerja ataupun kerjayanya, dia sebenarnya sedang meremehkan keluarganya. Kedua-dua ni kalau saya letak sama penting. Sama penting. Apa yang berlaku kalau kita tak faham, bila bos bagi satu amanah yang perlu dilakukan, lepas tu dia tak gunakan masa yang bekerja semaksimum mungkin sampai kerja tu tak boleh siap, patut boleh siap hari tu. Lepas tu bila dia waktu nak balik, contoh dia pun akan jawab, aku kerja siap tak siap, kerja ni memang tak habis. Kalau nak tunggu habis memang tak balik-balik. Family first. Aku family woman, family man. Janganlah terasa sebab bukan perempuan ya. Ni saya bagi contoh kat Zimbabwe ya. Okey, aku ni apa-apa pun keluarga first. Masa dia cakap tu, sejauh mana dia bertanggungjawab dengan apa yang dia katakan. Sama ada kerja tu sebenarnya boleh siap 2 jam, tapi sebab banyak borak, banyak gitu-gitu, banyak kau pakai skincare apa lah, sekarang nampak mungkin okey lah. Bukan tak boleh borak, tapi kadang benda tu melarat-larat sampai kerja sepatutnya siap dalam waktu, akhirnya tak siap. Lepas tu bila bos minta juga siap, akhirnya keluar ayat tu. Ayat tu bukan pada situasi yang benar dan kita tak boleh nak tipu diri, apalagi tipu Allah yang bagi rezeki. Akhirnya kita balik bimbang bila sikap dan attitude tidak diubah, rezeki yang kita peroleh tidak berkat. Dia akan bagi kesan pada keluarga. Orang yang sayang, family man, family woman, dia orang yang sangat jaga amanah di tempat kerja. Sebab hasil kerja dia ini, dia akan bawa balik rezeki yang barakah yang akan memberi kesan kepada keluarga. Dia akan beri kesan. Ada seorang pekerja yang dah bekerja lebih 30 tahun dalam sebuah syarikat. Dia pernah jumpa saya, meluahkan perasaan dia. Dia kata, saya di tempat kerja sangat stres Ustazah, tapi saya tak boleh tukar, itulah tempat saya bekerja dan position saya. Orang atas selalu ambil kesempatan, saya yang kena suruh buat itu ini, tapi dia orang dapat nama, dia orang naik pangkat, tapi saya tak, ini kerja swasta. Bos pun memang banyak menangkan mereka. Kadang kesalahan saya pula tanggung pada kesalahan pegawai atas saya, sekian. Saya stres sangat soal di tempat kerja, saya tahu tapi saya tak ada pilihan, saya kena bekerja sebab suami saya tak mampu nak menampung suami, bla 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 bla. Muka stres, apa semua stres. Okey. Lepas tu saya tanya, Puan, macam mana dengan keluarga? Kita alih sekejap sebab dia fokus cerita masalah di tempat kerja ni. Macam mana dengan keluarga? Puan ada anak? Alhamdulillah ada 5 orang anak Ustazah. Macam mana anak? Alhamdulillah anak-anak semua okey, baik Ustazah. Dia orang belajar elok apa semua. Alhamdulillah. Suami saya penyayang. Suami saya sama-sama tolong. Lepas tu saya pun tanya dia, Puan, kalau diberi pilihan, Puan nak bahagia di tempat kerja ke nak bahagia di rumah? Oh, kalau diberi pilihan, saya nak bahagia dua-dua Ustazah. Kan mesti kita nak dan kita ada sifat tamak. Saya kawin nak bahagia dua-dua. Saya kata sekarang Puan dah 30 tahun dan Puan rasa derita di tempat kerja. Tapi Puan nampak tak Allah ganti dengan apa? Anak baik walaupun Puan tak banyak masa dengan anak. Allah beri anak tu baik, berada dalam lingkungan yang baik, dapat guru yang baik dan jiwanya baik. Puan dapat suami yang baik. Allah itu maha adil.
Rupanya kesabaran puan di tempat kerja, sabar dengan rakan sekerja suka membawang, mengunyit, menghalia ni. Kalau masak tak apa ya, tak siap-siap, tak ada hasil pun kan. Yang mencili apa semua ni. Subhanallah, puan sabar-sabar, hasil sabar tu Allah dah tunjuk, dah siap di dunia. Di akhirat lagi berganda. Jadi rupanya apa yang kita lalui di tempat kerja, puan-puan sekalian, bukan hanya gaji hasil ya. Kesabaran kita, ketekunan, kesungguhan kita tempat kerja. Walaupun orang tak puji, kita berialah buat kertas kerja tu sampai tak tidur malam. Bos, kita serah. Bos, tak apa, tinggal. Kalaulah kita tak ikhlas buat, keluar dia bos. Macam tu je bos pandang. Aku tak tidur malam tau, siap kan? Dah. Subhanallah kan, benda tu. Kenapa bunyi tu? Terasa ke? Subhanallah, tahu pasal bukan senang ya. Sebab kita akan diuji keikhlasan kita, kesungguhan kita. Tapi sebenarnya yang melihat kita tak tidur malam, kita bawa balik kerja kadang tu, yang melihat siapa? Allah. Bos, rakan sekerja takkan mampu untuk membalas apa yang kita buat. Sebab itu banyak benda yang kita buat tapi orang keliling tak tahu. Bos tak tahu, rakan sekerja tak tahu. Tapi Allah ya syahid maha menyaksikan. Allah ya basir maha melihat. Subhanallah. Sebab saya sejenis workaholic, kuat kerja. Mungkin cara saya bercakap, nada saya berbeza. Tapi kalau anda jemput penceramah yang memang maksudnya berbezalah karakter dengan saya, boleh jadi dia punya motivasi, tuan-puan tak payah bersungguh sangatlah bekerja ni, keluarga tetap nombor satu, rakan akan tinggalkan kita bermasa. Kan kita dah rasa macam keluar daripada tempat kerja. Betul lah apa yang tu cakap, kita tak payah beria sangat lah, apa sangat ni, kita paling penting dekat rumah. Tiba-tiba kerja pun menurun. Nak kerja keras sikit, orang kerja keras, tengoklah kerja macam keluarga terabai. Apa erti hidup? Tiba tanya apa erti hidup. Sebab kadang tu kan dia akan pergi kepada perkataan, ayat-ayat ataupun motivasi yang menyokonglah situasi tu. Saya rasa saya tak ada life. Ayat tu kan, no life lah, macam tak ada life. Kadang tu sebab saya perunia rumah tangga kan, Ustazah saya ni gini-gini, saya macam tak ada life. Tak ada life. Sekarang puan hidup ke tak? Hidup. Okey, puan ada hidup. Benar, puan ada kehidupan. Saya kerja Ustazah gini-gini. Itulah kehidupan puan. Kalau puan tak rasa bekerja itu adalah kehidupan, puan bawa hati yang mati dengan tak ada perasaan, memang puan adalah separuh hidup. Macam mayat hidup orang kata. Dah sangat rugi kalau puan berterusan dengan emosi macam ni. Jadi kalau kita anggap inilah life, inilah kehidupan saya, inilah cara saya mengumpul pahala ibadah, inilah cara saya menunjukkan kasih sayang saya pada keluarga. Ada orang ada masa banyak dengan keluarga tapi tetap tak bahagia, tetap tak rapat dengan anak, tetap tak rapat dengan suami. Sebab itu yang penting adalah quality time. Ada orang ada 5 jam tapi masing-masing layan phone. Ada 5 jam duduk sama-sama, makan nasi asin, main game lain-lain, tengok cerita. Sebab Netflix semua boleh download dekat telefon, pilih cerita masing-masing. Tapi ada orang dapat 1 jam, setengah jam je, tapi baca Quran sama, boleh peluk, boleh ni, walaupun setengah jam. Kerana kualiti mungkin lebih baik daripada 5 jam tapi tak ada kualiti. Bila kita orang yang banyak komitmen, ada kesibukan, kita akan lebih menghargai masa yang ada. Tapi kalau dah lah sibuk, masa kurang, buat hal sendiri, abang saya nak me time, abang layanlah budak-budak tu. Padahal anak tu tunggu sangat. Mata kita tengok anak mata dia, senyum dengan sepenuh hati, bukan senyum buat-buat senyum. Bagus. Lepas tu tengok phone. Lepas tu anak tunjuk, mi tadi ni. Wow, amazing. Okay, tengok. Saya nak tanya, anak tahu tak kita buat-buat hargai, buat-buat impress? Anak tahu. Satu masa bila dah kita tua, kita besar, kita nak pati anak, dia akan buat benda yang sama. Dan hati anak sangat terluka, dia tahu kita tak ikhlas. Kita tahu tak kalau suami buat-buat dengar? Kita boleh agak tak kalau WhatsApp kita panjang-panjang tu dia tak baca, sebenarnya dia scroll je? Kita boleh test lah, abang macam mana apa? Abang baca tak mesej saya? Baca. Habis tu macam mana apa? Abang tak baca
Sebenarnya kita boleh tahu. Kita boleh, kalau kita borak, kita boleh tahu anak mata, cara dia respon. Dia dengar betul ke? Buat dengar. Anak pun boleh rasa vibration tu. Sebab itu, kadang saya pun luar kawalan diri, kurang sedar, buat kesilapan dengan anak kecil, walaupun umur 4 tahun, namanya dia Fatimah. Saya, yelah memang tengah buat kerja. Tengah ni laju-laju ni, lepas tu dia datang kan. Lepas tu saya buat macam tu lah. Oh Fatimah, Masya Allah, buat cium. Sebenarnya cium betul lah. Lepas tu, okey, Umi ada kerja sekejap. Tahu dia buat apa? Dia akan ambil telefon saya, dia akan letak bawah katil. Susah nak ambil, sempit. Saya dah faham lah tu. Okey Fatimah, okey. Kita pun fokus betul. Lepas walaupun dapat 10 minit fokus, dia memang dah suka apa, dia pula, Umi, telefon Umi. Umi ada kerja kan? Umi buatlah kerja. Subhanallah, saya rasa macam lepas tu teruslah meniti air mata, terus tak jadi dah buat kerja. Maksudnya kadang-kadang anak ni bukan tak boleh faham, tetapi berilah masa yang betul-betul berharga sampai dia dapat keperluan emosi dia, kasih sayang yang diperlukan, perhatian walaupun sekejap yang ikhlas daripada hati. Lepas tu dia pula akan beri perhatian pada kita. Dia pula akan tunjukkan betapa dia faham kita, situasi kita. Allahu Akbar. Okey. Saya nak kembali semula kepada hadis yang saya kata mukadimah yang sangat bagus untuk muhasabah kita puan-puan sekalian. Satu ketika Hanzalah dia pergi berjumpa dengan Saidina Umar radhiyallahu anhu. Dia menyebut begini, wahai Umar, sesungguhnya saya munafik. Saya munafik wahai Umar, saya munafik. Dengan menangis-nangis dia bagi tahu kepada Saidina Umar. Saidina Umar pun bertanya balik, kenapa Hanzalah? Kenapa kamu cakap begini Hanzalah? Lalu Hanzalah pun berkata, wahai Umar, ketika aku bersama dengan Nabi, aku merasakan syurga itu jelas depan mata, neraka itu jelas depan mata. Aku berbeza sekali wahai Umar. Tapi bila aku balik ke rumah bersama dengan anak isteriku, aku orang yang lain. Soalnya aku lupa tentang syurga, tentang neraka. Wahai Umar, aku rasa aku orang munafik. Faham tak maksud ya? Soalnya depan Nabi baik, menangis, sampai balik rumah, lupa terus, hore, duduk lepak-lepak dengan ahli keluarga. Soalnya bermuka-muka je. Bila dengan Nabi, okey, macam mencintai akhirat, gitu gini. Lalu akhirnya, Saidina Umar bila dengar, Saidina Umar berkata, kalau begitu aku juga munafik. Saidina Umar kata, kalau begitu, jom, kita pergi jumpa Rasulullah. Mereka berdua pun pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah pun tengok, dua-dua pun dah keadaan menangis. Lepas tu bila Rasulullah tanya kenapa, lepas tu mereka jawab yang sama. Ketika bersama Rasulullah sekian-sekian, ketika kami bersama dengan keluarga, dan ketika kami bekerja sekian-sekian. Lepas tu Nabi jawab apa? Nabi kata, sekiranya keadaan kamu sama seperti mana kamu berada denganku, sama begitulah kamu dekat rumah, begitulah kamu di tempat kerja. Sebab dia sebut, bila kami bekerja mencari rezeki dan kami bersama keluarga, kami tak sama macam bersama Rasulullah. Maka percayalah, malaikat akan berada di tepi jalan dan bersalam denganmu, akan mengiringi kamu di tepi jalan dan akan beri salam. Ini hadis yang sahih, akan jabat. Soalahnya itu kedudukan malaikat je boleh buat macam tu. Tapi manusia bila ada takwa, ada iman, kedudukan lebih tinggi dari malaikat ya. Sebab itu malaikat diperintahkan untuk sujud, tapi bukan sembah, sujud, perbuatan hormat. Subhanallah, Nabi kata, kalau kamu mampu buat begitu, wahai Umar, wahai Hanzalah, malaikat akan berjabat tangan denganmu. Maksudnya, mustahil kamu takkan jadi begitu. Lepas tu Nabi sebut, penutup hadis itu, saatan. 3 kali Nabi sebut. Sesaat. Antara yang boleh difahami daripada hadis ini, saat kita dapat kerja, fokus. Janganlah pula masa tempat kerja, macam dunia je kan kerja ni, macam kerja dunia. Yelah, subhanallah, gini-gini. Maksudnya, bila makanlah sungguh-sungguh. Nikmati saat makan tu. Tak adalah, subhanallah. Maksudnya, nikmati makan. Sedapnya. Janganlah pula tengok orang makan bersungguh. Dunia ni. Macam tu kan. Betul. Orang tu cakap pasal skincare, dunia semua ni, kulit sementara, yang sebenar tulang tu. Risau orang tu. Tak tahu yang sebenar tengok dalam kubur berulat. Itulah hakikatnya. Kalau dapat orang macam ni, macam jam lah. Ya Allah.
Subhanallah. Ada saatnya, tapi yang menjadi tak seimbang kita ialah bila saat ibadah kita tak sefokus bila saat urusan seperti mana urusan-urusan dunia. Bila saat shopping, khusyuk shopping. Sampai tak sedar 2 jam dah berdiri pilih handbag. Tapi bila solat, imam baca panjang sikit, ya Allah, imam ni fitnah. Tak ingat ke pesan Nabi? Belakang mungkin ada orang tua, ada orang tak sihat, apa semua, boleh pula dia baca panjang. Padahal tak sampai pun 5 minit. Maksudnya, Nabi pesan sesaat-sesaat ni, bila saat kamu dalam majlis ilmu, fokus, nikmati. Bila saat kamu dengan keluarga, fokus, nikmati saat kamu keluarga. Kamu bergurau senda, kamu buat lawak, kamu baring-baring, fokus. Bila saat kamu bekerja, fokus. Barulah kamu boleh menikmati dan boleh hidup dengan seimbang, dengan tenang, kamu tak rasa bersalah. Bukan masa dia orang keluarga rasa bersalah, teringatlah pula ni, bang, daripada borak dengan awak baik saya berzikir. Kan? Tiba macam tu kan, suami ni sebab baru dengar kuliah apa semua, dah sejam dah borak. Kalau baca Quran dah boleh 1 juzuk tau. Astaghfirullahalazim, isteri sentak suami tu kan. Tidak, sebab Nabi pernah sebut dalam hadis, tidak dikatakan membuang waktu ataupun perbuatan sia-sia bergurau senda suami isteri. Dah lama ke tak gurau senda dengan suami? Cari dalam internet kompilasi, komplikasi jangan jadi gaduh. Kompilasi teka-teki, saya ada simpan tu. Mainlah teka-teki dengan suami. Kan? Okey, contoh teka-teki ya. Okey. Bila gajah terbang, apa yang kita nampak? Nampak pelik. Kenapa tak gelak? Oh, sebab mudah sangat teka-teki tu kan. Mudah sangat. Susah sikit. Okey, susah sikit. Okey. Di manakah tempat yang sepanjang tahun, sepanjang masa cuacanya adalah sejuk membeku? Peti ais. Gelaklah kuat sikit. Masya Allah. Betul tak? Cuaca dia sepanjang tahun memang beku. Peti ais. Abu elektrik tak ada, tapi dia boleh tahan 2 jam, setengah hari kalau elektrik tak ada. Kau duduk kat mana? Elektrik selalu putus ke? Aduh lah. Okey. Kadang-kadang kita perasan tak, kita boleh buat kelakar-kelakar. Ramai pula tengok, 4,000 lebih. Oh, bila saya buat lawak, ramai yang suka. Okey. Sebab saya sebenarnya gini, depan ni semua perempuan. Kalau depan saya lelaki, saya jadi macam soleha sikit. Puan-puan boleh perasan kalau ceramah saya depan lelaki, memang auto kita behave sikit lah, sopan, kena kontrol lah. Tapi bila perempuan, seronok lah sikit macam tu. Sama kan? Sama. Oh, bagusnya, Masya Allah. Jadi, perasan tak, kita kan dengan kawan-kawan, kita boleh buat lawak, betul? Kita boleh tanya khabar. Nanti petang balik rumah tanya khabar suami tak? Alhamdulillah, bagusnya. Wah, tepukan untuk diri sendiri. Bukan senang ya, abang. Kan? Apa khabar bang? Betul. Saya setuju dengan puan pegawai ni. Dia kata, kalau buat macam tu, suami atas bawah nengok. Betul ke bini aku ni? Tak pernah tanya khabar macam ni, dengan senyum ceria. Biasanya, bang dah balik. Okey, awak tengok anak saya masak. Awak jangan cari pasang dengan saya stres sebab kerja tadi ya. Oh, bagi amaran tu. Saya, kalau nak cerita banyak benda berlaku kat pejabat, saya tak mampu nak cerita. Awak dah nampak kan? Awak nampak. Padahal sebelum tu, sebelum balik, okey, jumpa besok. Dah. Tiba, nampak nama taman, nampak ni, terus. Tiba penat mengejut. Padahal 8 jam kat pejabat, kan main lagi. Steady, senyum, okey. Good, okey. Jumpa lagi, okey. Kan main lagi. Kena marah dengan bos pun senyum. Orang tanya, kau kena marah pun okey ya? Aku memang dilahirkan penyenyum. Aku memang penyabar. Memang sifat semula jadi.
Gitu kan. Tapi di rumah benda tu out. Macam mana tu? Kita balik semula kepada hadis Nabi tadi tu, saatan-saatan. Bila kita di tempat kerja, kita punch out kan? Thumb out, thumbprint kan? Kekat. Thumbprint kan? Sebab tak boleh kirim-kirim kan? Okey, ikutlah. Aku kirim ibu jari aku. Kau tolong thumbprint. Oh, itu bahaya. Okey. So, bila kita keluar sebenarnya kita akan thumbprint untuk masuk ke keluarga kita yang biologi yang sebenar tu. Kita kena letak mindset on the way balik tu, ikutlah suami drive ke apa, kita balik sendiri. Mindset kita, inilah maksudnya ruang kerja. Ini ruang kerja kita bekerja dengan keluarga di tempat kerja. Ini adalah ruang kerja. Maksud kita balik tu ada amanah yang perlu kita tunaikan. Kita jangan tanya pasal soal, habis tu saya, siapa nak serve saya? Dekat pejabat saya serve orang, dekat rumah saya serve orang, serve rawat, serve anak. Kau tanya soalan ni memang tak ada jawapan, dan jawapan tu tidak pernah kita puas hati. Tapi bagi orang yang merasakan hidup ini untuk beri manfaat, Nabi sebut apa? Nabi sebut apa? Nabi sebut khairukum anfa'u linnas. Sebaik-baik kamu orang yang paling banyak beri manfaat. Bila mindset kita kata, okey, balik ni nak senyum dekat suami, tanya khabar anak-anak, balik salam, peluk dulu, sekian-sekian, mulakan dengan sekian, dengan yang terbaik. Pertemuan adalah permulaan. Lepas tu, okey, duduk sekejap, minum air. Puan-puan boleh cuba macam ni. On the way balik, daripada harapan, tukar kepada doa. Kita mengharap sebab ada orang dia balik, dia lambat daripada suami. So, dia mengharap, dia bayangkan suami akan sambut, suami bagi air. Kan? Dia harap macam tu. Sebab suami dah sampai awal, sejam, mungkin suami dah buat sesuatu. Itu harapan. Bila sampai tengok duduk terlentang, tengok bola dengan bersepah-sepah dengan beg anak, apa jadi? Oh, memang terus, bang, awak tahu kan saya lagi jauh daripada awak, dah lah saya 1 jam dengan ini, balik tengok, takkan awak tak boleh nak bla 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 bla. Suami tu kan terkebel-kebel. Sebab orang lelaki kan dia bukan macam perempuan. Kalau pesan pada orang lelaki, bang, awak buatlah apa yang patut, dia tak tahu apa yang patut. Jadi memang pesanan tu sangat membahayakan. Bahaya pada diri sendiri dan juga pada pasangan. So sebenarnya dia kena objektif, kena jelas. Bang, Assalamualaikum bang, saya akan sampai 1/2 jam lagi. Abang kalau ada beg-beg anak tu susun sikit ya. Kasut anak mungkin ada ni, awak tolong ya bang. Okey. InsyaAllah dia buat, betul kan? Assalamualaikum bang, saya nak sampai 1/2 jam lagi, buat apa yang patut ya. Itu yang dia rasa patutnya adalah dia rehat dan tengok bola. Okey. Apa yang saya cuba sampaikan, 2 perkara. Tukar harapan kepada doa. Sebab orang perempuan banyak kecewa bukan dengan suami tapi dengan harapan sendiri. Dia duduk mengarap dalam fikiran dia, dia tak beritahu suami harapan dia. Tukar kepada doa. Ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang rajin, ya Allah, suami yang rajin, suami yang memahami, suami yang prihatin, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Saya nak tanya, doa tu doa main-main ke? Tak. Doa daripada hati. Ya Allah, mudah-mudahan balik nanti dia bagi air kosong, ya Allah, tak pedah, ya Allah. Ya, daripada mengharap. Bila sampai, kalau mengharap, kurang-kurangnya kan awak dah ready air kosong pun tak pedah. Awak tahu saya tempoh jam, awak kerja 5 minit je dah sampai, saya 1 jam. Suami terpinga-pinga. Kenapa? Sebelum ni tak. Cuma hari tu dia tengok dalam video, ada race lalu, isteri balik kerja, suami dah bagi air. So yang tu yang dia mengharap tu. Jadi suami terpinga-pinga, sebenarnya tak ada hal pun kalau tak sediakan air. Contoh, sebab hari ni media sosial sangat mempengaruhi cara bercakap, cara berfikir, cara mengharap. Jadi tukarkan harapan kepada doa. Lepas tu susuli dengan bagi tahulah apa harapan kita. Bagi tahu. Orang perempuan banyak kecewa dengan harapan yang terpendam sampai berpuluh-puluh tahun. Lepas tu ayat dia, awak memang tak faham saya. Awak memang tak nampak apa saya nampak. Awak tak fikir apa saya fikir. Awak tak rasa apa saya rasa. Sorry. Ayat tu berhentilah guna drama, banyak drama, pengaruh drama K-drama ni, Korea ni. Sebenarnya kan, kalau kita ada harapan, kita boleh bagi tahu secara terus terang pada pasangan kita. Abang, hari lahir saya 30 hari lagi. Kelip-kelip mata.
Saya punya harapan hadiahnya, saya mengharap sangat surprise. Selama kita kahwin 20 tahun tak pernah abang buat surprise. Saya harap sangat tahun ni surprise. Saya akan buat terkejut bila tiba masa. Sebab suami tak pandai surprise. Contohlah, saya bagi contoh ya. Sebab nampak sangatlah dia sedang buat surprise tu. Okay. Saya kan sebenarnya bang, saya nak jam sebenarnya. Saya harapkan hadiah tu jam, dan jam tu bulat, dan saya tak suka silver. Saya suka warna sekarang ni glamour rose gold bang. Gitu kan. Dah kalau boleh butang-butang tengah tu diamond. Saya tak suka yang garis tu. Coach sebut terus. Kalau boleh coach tak pedah bang. Gitu kan. Sungguh sebab dia ada yang mengharap-harap bagi hint je. Abang jam ni dah 10 tahun dah daripada tadika lagi ni. Tak adalah tadika bang, dah lama. Bagi hint. Rasa suami faham tak? Dah lama jam ni bang, dah lama. Nampak tak berkarat? Harap suami faham birthday ni dapat jam. Bagi tahu tu serang je. Lepas tu senangnya, bang macam ni lah. Bila nak pilih jam, bawa saya. Saya pilih. Betul kan? Minta je. Sebab saya dapati pengalaman saya handle masalah rumah tangga, konflik tempat kerja satu hal. Konflik di rumah yang tak settle, dia bawa masalah kat tempat kerja. Sebab apa? Kebanyakan pasangan orang lelaki dia tak ada hidden ni. Orang lelaki jenis straightforward. Orang perempuan yang banyak memendam, menyimpan, mengharap ni. So jangan terperangkap dengan harapan sendiri. Tiba suami tak bagi jam, dia bagi apa? Kau bagi gelang tak apalah, tinggi lagi dari jam. Dia bagi bunga. Kono romantik, bunga tak tahu bang, bunga lagi ke? Ya Allah, tak faham. Saya sebulan bagi si gena jam. Kenapa tak cakap? Saya nak surprise. Kalau saya cakap saya tak surprise, saya nak awak faham. Jadi gaduh besar sebab tu sampai datang pejabat agama. Ustazah, suami saya memang tak faham saya. Kami kahwin 18 tahun, dia masih tak memahami saya. Kenapa puan? Saya dulu 4 tahun saya kerja perunding cara, saya ketua unit perunding cara, hari-hari 5-6 kes saya dengar. Suami duduk sebelah, nunduk. Puan, Ustazah, saya masak sedap-sedap. Saya bukan senang Ustazah dengan kerja apa semua saya masak. Nak dapat dia puji memang tak lah. Suami pun, saya makan menambah tu saya pujilah. Saya nambah tu saya puji. Puan pernah tak minta dengan suami baik-baik, tak cukup makan menambah, dia kena puji, sedapnya Maggi awak ni. Tahu. Puan pernah tak minta? Takkan semua benda nak cakap ke Ustazah? Takkan kena cakap? Benda tu fikir sendirilah. Faham tak? Konflik ni. Lepas tu suami cakap, kalau awak cakap saya pujilah, saya tak tahu. Takkan tua-tua masih tak tahu? Nampak tak masalah komunikasi? Saya kata puan kena terima ini makhluk straight. Walaupun puan belok. Puan banyak sangat belok. Puan cakap je lah, saya kalau saya masak, saya rasa sedap. Makan je ke? Sorry, sedapnya. Suami saya pun akan cakap kat anak, semua puji, kau tak kena marah. Anak-anak pun, Umi paling sedap, sangat sedap. Sebab itu komunikasi yang bagus, sesama keluarga menghargai dan saling memuji. Kalau kita pendam je, dah masak 10 hari, tiba masa ya 10 hari. Bukan maksudnya mungkin 10 hari berturut tak dapat pujian. Kita pun bawa bekal. Satu hari hasil masakan kita bawa bekal ke pejabat. Lepas tu rakan sekerja lelaki pun rasa juga. Ui, sedapnya nasi goreng. Aku tak pernah lah makan nasi goreng sedap macam ni. Tiba hati rasa sayu. Terima kasih ya. Terima kasih. Lepas tu jumpa pula pesanan. Terima kasih sangat awak puji saya. Nak harapkan suami saya memang tak pernah puji saya. Tiba-tiba jadi drama. Saya nak cakap berpujian, isu pujian pun boleh jadi konflik, boleh jadi skandal. Sebab ada kes saya sebab puji masakan je. Kes puji masakan je starting kepada skandal di tempat kerja. Start daripada puji masakan. Dan kes saya tu, puan ni cerita, Ustazah saya masak, suami tak pernah puji. Tapi kawan saya di tempat kerja, saya bawa masakan saya, dia sangat hargai. Dan saya rasa penat saya tu, bahkan saya masak pagi-pagi tu memang untuk bekal suami apa semua. Saya susah payah bangun awal. Dan saya rasa kepenatan saya tu berbaloi bila ada orang yang menghargai. Dia semangat dia masak bangun pagi tu rupanya bukan untuk suami anak-anak dah, tapi untuk skandal dia, kawan lelaki yang selalu puji tu.
Sebab itu puji pasangan anda. Balik ni puji, tadi tu tanya khabar, dia dah terkejut dah atas bawah. Abang, awak memang handsome. Dia langsung dah tak bergerak dah. Dia pun ambil telefon. Hujung bulan ni anak-anak semua balik. Mak kau dah lain macam. Dah ada tanda-tanda kematian dah. Mak kau tak pernah macam ni tau. Kau orang kata kau dah dekat, perangai berubah drastik. Sebab tak biasa puji. Pujilah walaupun dia dah boroi, walaupun muka tu macam tak pernah cuci muka 2 tahun, 3 tahun. Orang lelaki tak cuci muka pun muka macam tu je kan. Macam tak ada jerakat sebab dia tak ada hormon macam perempuan. Okey, puji. Puji pasangan, kita mengharapkan dia puji, kita mula dulu. Kita harapkan dia hargai dulu. Walaupun dia buat benda kecil kat rumah tu, yang mana kita rasa itu sambil je kita buat, nyambil-nyambil. Benda mudah je, tapi bang terima kasih banyak. Masya Allah, awak memang suami terbaik. Okey, janganlah. Okey, subhanallah. Jangan, itulah atas bawah kiri kanan dia dah pesan terus dah. Sahabat-sahabat, Nabi suka hargai dan puji para isteri. Dan puji anak. Dan hargai apa yang mereka lakukan. Pujian dalam keluarga tak datangkan riak, takabur, ujub, rosak amalan. Sebab ahli keluarga kita kenal lah kekurangan, kesilapan, banyak rahsia, banyak aib sama keluarga. So bila puji tu tak adalah jadi macam melayang, macam orang luar puji kita. Sebab itu yang kena berhati-hati pujian orang luar. Ada tersirat ke apa ke. Tetapi bila pujian sama keluarga, dia meningkatkan motivasi. Ada orang dia sebut macam ni, Ustazah, saya buat kerja kat rumah, saya tak harapkan pujian suami. Sebab saya dah kecewa sekian-sekian. Jadi apa yang puan lalui sekarang? Saya buat je kerana Allah. Saya kata Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi sekarang apa yang puan tak puas hati? Saya tak puas hati dengan sikap suami saya. Okey, kenapa? Yelah Ustazah, bayangkan apa yang saya buat sekini, dan dia pula tak ada mainkan peranan dia. Puan kan tak diniat semua tu kerana Allah, kan? Maksudnya di sini saya kata kita boleh, memang niat kita buat kerana Allah. Dan waktu yang sama, betulkan apa yang tidak betul pada pasangan. Betulkan apa yang tidak betul. Lepas tu saya panggil suami, saya jelaskan macam ni. Encik, menghargai dan memuji pasangan bukan menghilangkan pahala pasangan tu, tetapi membantu untuk dia ikhlas. Saya ulang lagi sekali. Apabila kita memuji kawan rakan sekerja, kita puji yang sepatutnya, yang berpada-pada. Kita hargai anak kita. Anak kita bagi air pada kita kan, walaupun air kosong. Kita hargai. Ya Allah, terima kasih banyak, sejuk hati Umi doakan berjaya. Bukannya bila bagi kosong, air kosong je ke, usahalah lebih sikit teh o ke, teh o ais ke. Maksudnya kita ada pilihan untuk mak Umi buat macam-macam kan, masak itu kan kosong je. Kita boleh saja tidak mensyukuri dan tidak menghargai. Tapi bila kita hargai, subhanallah, kita membantu anak kita ikhlas. Dia pun gembira. Esok dia fikir nak buat lebih lagi. Dia siap bawa keropok lagi dengan sos lagi. Kadang anak saya kecil-kecil pun heret 2 tu, 5 tahun dengan 4 tahun tu, heret keropok, heret sos. Umi makan. Padahal dia orang nak makan. Tapi kita rasa macam solehahnya anak Umi. Sebab nampak kita duduk buat kerja kan. Sebab apa? Hasil permulaan daripada ikhlas menghargai. Menghargai seseorang, memuji seseorang, membantu orang itu untuk ikhlas. Sebab ada suami kata, Siski nak puji, buat kerja tu ikhlas lah. Saya kata, encik, bila encik puji isteri, encik sedang membantu ikhlas isteri. Jangan duk paksa isteri ikhlas saja. Cuba encik berada di tempat dia, isteri tengok TV, isteri baring, isteri main game, encik buat semua kerja. Encik mampu nak ikhlas? Encik mampu nak teruskan macam biasa, muka macam biasa, senyum macam biasa? Cuba tukar position. Lepas tu senyap. Perempuan kan sentiasa menang. Okey. Puan-puan sekalian, masa sekarang masa pukul apa? 11.54. Kena habis pukul 12. Oh, sekarang 11.54. So ada 6 minit lagi kena habis pukul 12. Penganjur benarkan juga Ustazah nak. Ya, sampai pukul 3. Boleh. Habis sedap dia boleh. Macam dia penganjur. Subhanallah. Kita lebih kurang dalam 12 suku. Sekarang kita nak penutup. Kita nak pergi kepada amalan-amalan. Muslimat sekalian, secara umum, kerjaya dan keluarga sama penting.
Kerana keluarga lah kita bekerja bersungguh-sungguh. Kita bekerja bersungguh-sungguh kerana keluarga. Okey. Bila ada staff, pengalaman saya, dia sebut begini, Ustazah, saya utamakan keluarga. Jadi kerja-kerja ni saya sekian. Saya kata okey, kalau begitu boleh berhenti kerja dan fokus kepada keluarga. Jaga keluarga, fokus kepada keluarga. Jangan keluar, urus semua. Tak payah datang kerja. Apa pula Ustazah? Saya bekerja ni sebab untuk keluarga. Kalau gitu kerja betul-betul. Jangan buat alasan bila ada urgent, kerja hujung minggu, kita ada berniaga, ada buka hujung minggu, ada program, ada aktiviti. Saya punya jadual dakwah hujung minggu satu Ahad. Jadi kamu kena ada waktunya bergilir. Bukan dia orang bekerja setiap minggu, ada jadual. Minggu ni orang ni bekerja, saya tak ada orang gilir. Saya tetap. Tapi staf bergilir-gilir. Tapi ada setengah, langsung tak boleh. Luar waktu pejabat malam, langsung tak boleh hujung minggu, langsung tak boleh sekian-sekian. Padahal kita ni dalam bidang bisnes, hari cuti itulah kita buka perniagaan apa semua. Bila berkira, saya kata minta maaf, anda tidak sesuai untuk berada di sini. Sebab semua yang masuk ada bersetuju begitu. Dan kita bekerja, saya faham, saya pun ada keluarga, saya juga ada anak. Tapi yakinlah bila kita buat sehabis baik di tempat kerja, Allah akan jaga apabila kita juga buat sehabis baik untuk keluarga. Jadi saya tak nak sebut keluarga first, kerja nombor 2. Sebab dia akan jadi orang yang mengabaikan tempat kerja. Dia akan efek keberkatan rezeki. Daripada rezeki itulah beli makanan, beli pakaian, bayar kereta, bayar rumah. Dia akan efek dari segi kebahagiaan dan ketenangan bila tidak ada keberkatan. Okey. Sekarang wahai perempuan sekalian, saya juga perempuan. Anda bekerja, saya juga bekerja. Saya jenis jadual kerja saya pula tak menentu. Pagi, malam, hujung minggu, kadang tak perasan pun satu Ahad macam sama. Jadi apa tips supaya kita boleh memberikan yang terbaik kepada keluarga dan kerjaya? Antara amalan yang paling penting iaitu amalan kerohanian. Saya bukan nak cerita pasal okey bagi menguruskan jadual waktu. Yang tu boleh dengarlah daripada pecamah-pecamah lain. Ada yang bahagikan macam ni. 8, 8, 8. Campur semua? 24 jam. 8 jam, 8 jam, 8 jam. Apa dia? 8 jam bekerja. Lepas tu 8 jam. Lamanya 8 jam keluarga. Betul tak? 8 jam ada untuk diri sendiri. Apa maksud untuk diri sendiri? Termasuk ibadah, tidur 8 jam. Ya, makan, minum, rehat, dalam itulah mungkin hiburan kita sikit. So daripada 8 jam tu, mungkin tidur 5 jam, lagi balance berapa? 3 jam. Makan, minum, rehat, lepas tu ibadah, termasuk dalam tu. Jadi tak banyak. So 8 jam di situ untuk diri sendiri. Lepas tu lagi 8 jam, banyak lebih lah pula masa Ya, bukan 8 jam keluarga sebab kita tahu ada tinggal 2-3 jam. Macam mana formula tu ya? Tak apalah ya. Boleh cari sendiri. 8 jam tempat kerja, 8 jam ataupun mungkin. Okey, tak apa. Yang penting, saya lebih suka pesan Nabi, saatan-saatan tadi. Bila kamu sedang saat begini, hayati. Buat sepenuh hati. Saat dan kawan-kawan sepenuh hati. Kita tak boleh nak bahagikan. Saya wajib sehari mesti 2 jam. Ada waktunya tak cukup, ada waktunya lebih. Saya tidur mesti 5 jam. Ada waktunya 3 jam je, betul kan? So, bila tidur sungguh-sungguh. Wah. Macam mana tidur sungguh-sungguh? Ustazah, benda tak perlu ajar. Memang saya expert buat tidur. Tidur betul-betul. Cuci muka. Betul tak kalau tidur tak cuci muka, macam ada benda tak settle? Macam tidur tak lapang betul-betul. Sebab malas kadang tu kan? Lagipun kita nak biar suami tengok wajah bersih seri, dia tidur dengan makeup, lepas tu esok naik jerawat. Okey, cuci betul-betul, yang pakai toner, pakai moisturizer. Lepas tu, contoh, tu bincang, yelah Ustazah ni pakai ni, serum ni. Okey, lepas tu sebelum tidur, orang yang nak tidur betul-betul, dia akan buat sunnah Nabi sebelum tidur. Dia akan dapat deep sleep, dia akan tidur yang barakah walaupun 4 jam, tapi bangun tu semua energi dia dapat recharge balik.
Apa amalan sunnah Nabi sebelum tidur? Baca 3 kul. Nabi akan rapatkan kedua tangan dan Nabi akan sapu seluruh tubuh. Sapu guna tangan tu ke seluruh tubuh. Lepas tu yang kedua, Nabi akan baca ayatul kursi. Nabi bersabda, barang siapa setelah meletakkan belakang badannya di atas pembaringan, bukan meninggal ya, atas katil, atas tilam. Maksudnya, sunat ketika kita sudah berbaring, baca ayatul kursi. Tak ada kiblat tak apa? Tak apa. Tak tutup aurat? Tak apa. Maksudnya, ketika baring tu, tapi bukan dalam keadaan yang seksi sangatlah, cover-cover lah dengan kain selimut ke, nak bagi hormat pada ayat kursi tu kan. Kita pun baring, baca ayat kursi. Nabi kata, tidak, Allah akan melindungi daripada semua gangguan jin, syaitan dan iblis. Allah akan melindungi kita. Sebab syaitan memang akan ganggu kita tidur, sebab mengganggu roh kita. Sebab kadang tu kita patut rehat, tapi duk berlawan dengan syaitan pula dalam tidur. Berlawan dengan mimpi buruk. Roh kita keluar. Itu disebut dalam Al-Quran. Bila kita tidur, roh itu keluar, bertemu, saling bertemu sesama roh dalam Al-Quran ni. Dan apabila ia tidak kembali semula, maka dia akan mati. Allah kembalikan semula untuk dia hidup kembali. So, bila kita tidur ikut sunnah Nabi, kita dapat diselit roh kita pun dalam keadaan tenang. Jadi kita bangun pun dalam keadaan tenang. Subhanallah. Kemudian, sunnah Nabi seterusnya, yang terakhir, Nabi ambil wuduk sebelum tidur, bersihkan diri. Walaupun lepas tu suami sentuh pun tak ada masalah. Jangan warning pada dia, awak jangan sentuh, saya ada wuduk ni. Saya nak tidur dalam wuduk, dalam iman. Lepas tu suami pun tersentuh. Dah kongsi katil kot kan. Itu kan bukan housemate, apa ni, roommate. Okey, tersentuh. Awak ni geram, bergaduh pula sebelum tidur. Jadi tak ada masalah. Ambil wuduk dengan niat nak tidur. Lepas tu pergi minum sekejap lah. Lepas tu suami sentuh. Tak ada masalah. Sebab tak ada pun orang dapat tidur dalam wuduk. Sebab bila tidur je wuduk batal. Jadi Nabi sunatnya berwuduk sebelum tidur. Why? Puan-puan sekalian, kerana wuduk disebut dalam hadis Nabi yang lain, barang siapa yang berwuduk maka akan digugurkan segala dosa-dosanya. Sebelum tidur, kita tidur dalam keadaan tenang, dosa sedang digugurkan. Jangan buat dosa baru dengan suami pula. Okey, yang terakhir, kenapa saya sebut pasal tidur? Betul tak orang perempuan tidur je boleh rehat? Tidur je boleh rehat betul-betul. Sebelum tidur tu macam-macam lah, itu, ini, gitu, ni. Lepas tu, telefon letak mana bila tidur? Bawah bantal ada, tepi katil ada. Al-Quran letak mana Al-Quran? Jauh Ustazah Al-Quran. InsyaAllah. Malam tadi sebelum tidur saya insaf sekejap. Saya tengok ada seorang doktor perubatan yang bila ditanya soalan, betulkah elektromagnet ke apa tu? Bunyi macam bijak sikit bila sebut elektromagnet. Ada vibration tu, wifi semua tu sangat tidak elok untuk sistem badan. Imunisasi badan semua, gelombang tu. Bayangkan betapa kuatnya gelombang telefon kita tu. Hantar WhatsApp sampai. Maksudnya gelombang tu semakin kuat dan cuma kita je tak sedar. Dia telah menarik banyak ketenangan, menyebabkan emosi selalu tak stabil, cepat, macam-macam kesan dia. Dan dia kata, kalau seharian kita dah dengan elektromagnet macam tak betul, nanti ada yang marah ni, salah ni. Dengan vibration ni, waktu tidur biarlah betul-betul. Dan disarankan buatlah sama ada aeroplane mode ataupun off terus phone. Dan kalau ada wifi di rumah, off wifi, bukan wifi, bukan off wifi. Okey, off. Sebab dia tu kan memang wifi tu kuat, dia punya gelombang dia. Kalau boleh off semua, sebenarnya bagus juga. Off, jimat juga elektrik. Siapa yang nak guna tengah malam? Kalaulah bimbang anak-anak salah guna tab ke apa kan, bangun tengah malam tengok benda tak elok, off terus wifi tu. Lepas tu dia kata buatlah old school. Time jam, sebab kita time jam tu guna phone kan. Kan ada bangun. Ada orang buat alarm tu kan. Tapi tutup, diam, tidur balik. Jadi belilah jam. Lepas tu cara lama itu jauh lebih baik. Dia kata kita dah bekerja, dah apa semua siang hari, dah selalu attach dengan gelombang ni. So masa tidur dapatkan tidur yang rehat.
Rupanya sama ni kita duduk cari sebab apa, tak tenang, rasa gelisah, kurang sehat. Rupanya kita tak dapat rehat yang cukup pada waktu yang kita sepatutnya dapat recharge semua tenaga, emosi kita jadi stabil balik bila bangun tidur. Ni tak bangun je serabut. Bangun terus dah kelang kabut, huru-hara, tak tenang, dah bertempik satu rumah bergegar. Sebab apa? Emosi yang tak stabil sebelum tidur tu tak diselesaikan. Okey, yang last kali, dan ini sangat penting dan penutup pada hari ini. Kalau ceramah sejam lebih kita ni, poin-poin tu semua macam tak clear sangat, buat amalan ni setiap kali sebelum tidur dan rasai perbezaan yang sangat ketara. Saya tahu ada di kalangan kita ada masalah, suami bermasalah, ada anak bermasalah, ada rakan sekerja bermasalah, ada bos bermasalah, ada semua orang masalah lah, dia je tak masalah. Okey. Dan semua yang disenaraikan tu di luar kawalan. Betul atau tidak? Suami luar kawalan, anak luar kawalan. Kita tak boleh nak semua jangan cari pasal. Saya sedang sabar ni. Jangan hilangkan sabar saya. Awak kena, kalau saya hilang sabar, salah awak. Umi ni sebenarnya penyabar, tapi sebab perangai macam ni menjadi hilang sabar. Kau nak Umi sabar, jangan buat perangai. Nampak tak? Kita letakkan kemampuan kita menahan diri pada anak. Pada anak ni kecil, tak matang lagi ni. So kita tak akan jadi penyabar seumur hidup kalau kita letakkan diri kita tergantung kepada sesuatu yang tak boleh dikawal. So apa yang boleh dikawal adalah diri kita, kekentalan jiwa kita, ketenangan kita bila menerima sesuatu yang tidak disangka. Saya sedang bercakap pada diri saya sebenarnya. Saya juga banyak hilang kawalan. Okey, terima kasih amaran. Amaran saya diberikan, kalau tak akan dibungkus custom kan, buka bungkusan, tutup bungkusan. Okey. Subhanallah. Dia bermula dengan kisah Sayyidatina Fatimah. Anda pernah dah dengar dan anda semua tahu amalan ni. Tetapi barakah bila kita baca hadis ni penuh, dia akan meresap lama sikit dalam hati. Sayyidatina Fatimah bila mendengar ayahandanya, iaitu Rasulullah SAW. Ayahandanya seorang khalifah, pemimpin utama, balik daripada satu perang dan membawa tawanan perang. Tawanan perang itu juga di kalangan para wanita tawanan perang. Puan-puan, kenapa bila perang ada tawanan perang? Dulu masa saya tak faham, saya rasa kenapa Islam macam tu? Dah lah menang, lepas tu ambil pula isteri orang, mak orang. Lepas tu saya pelik pula, takkanlah lepas habis perang dekat medan perang pergi kat kampung musuh tu nak tangkap-tangkap, nak ambil isteri-isteri musuh tu. Pernah tak tertanya soalan ni? Buat-buatlah macam pernah. Pernah tak? Pernah. Walaupun tak pernah fikir pula sampai tahap tu. Tapi saya fikir sebab bila habis perang ada tawanan perang. Kenapa ada tawanan perang? Puan-puan sekalian, ceritanya begini. Orang bukan Islam pada zaman tersebut, perang ni memang selalu berlaku. Bukan sebab pertembungan Islam dengan musyrik saja, orang kafir je. Dia orang perang kadang sebab berebut laluan je. Sebab kabilah ni, peperangan antara kabilah, dia orang ni sangat asabiah. Dia berperang sebab rebut aliran sungai, perang. Laluan, perang. Sikit-sikit perang. Jadi, budaya mereka bila berperang, mereka akan bawa ke medan perang benda-benda ataupun harta yang mereka sayang. Mereka akan bawa emas, perak, dia orang bawa isteri, bawa anak, mereka akan bawa benda yang dia sayang. Why dia orang bawa? Itu adalah motivasi mereka supaya tak lari pada medan perang. Kalau lari macam mana anak isteri? Kalau lari habislah emas perak. So mereka akan letak di satu kawasan yang tak jauh daripada medan perang. Kalau sini perang, ada kemah-kemah dekat situ. Umat Islam pula pergi perang dengan membawa Allah dan Rasulnya. So tak bawa apa-apa. Bawa Allah dan Rasulnya, itulah bekalan, motivasi mereka ke medan perang, Allah dan Rasulnya. Tapi yang bukan Islam, itulah cara budaya mereka. Sebab itu bila perang, kemenangan kebanyakannya memang semua kecuali satu, itu pun tak ada yang siapa menang kalah, perang Uhud, tak ada menang kalah. Tapi semua perang kemenangan Islam, bila dah mati dah musyrik, so harta rampasan itu ada persetujuan, harta rampasan emas, perak dengan wanita-wanita tu menjadi tawanan perang. Dan Islam sangat menyantuni tawanan perang wanita-wanita. Tidak dipaksa pun masuk Islam. Suami kau dah mati, masuk Islam, syahadah. Tak. Mereka akan diberikan kepada keluarga-keluarga umat Islam untuk dijadikan pembantu. Dan mereka tidak pernah dipaksa. Akhirnya mereka akan masuk Islam sendiri dengan melihat keindahan Islam.
Jadi bila balik daripada perang ni, Sayyidah Fatimah dah tahu Rasulullah bawa tawanan perang di kalangan perempuan. Dan ketika ini Sayyidah Fatimah rasa sangat penat kehidupannya, exhausted, yang selalu kita guna burn out. Kan? Zaman sekarang burn out, exhausted, lagi apa lagi? Kemurungan, lagi? Pressure, apa lagi? Banyak sangat istilah dan kita sukalah menempelkan diri kita. Abang awak tahu tak, saya dah burn out. Awak search sekarang apa masuk burn out. Ciri-ciri burn out tu semua ada pada saya sekarang. Orang perempuan kan, macam biasa Ustazah. Ya, saya pun kadang ayat macam tu juga lah dengan suami saya. Orang perempuan kan suka penekanan, stres kan. Bahkan abang, saya punya tahap burn out dengan awak baca ni lebih tinggi daripada ni. Kalau ikutkan, saya dah tak mampu berdiri, saya sepatutnya pengsan. Dengan beban diri saya, dengan non-stop ni, awak bayangkan. Oh, ayat tu power bagi. Orang lelaki, dia boleh dengar seminit je. Lepas tu, dia bunyi macam kicauan burung dah. Suami saya pun cakap, 2 minit je. Lepas tu, memang letih sendiri je. Jadi kau nak cakap apa-apa, 2 minit je. Okey, baik. Subhanallah. Memang betul sebenarnya Sayyidah Fatimah dah rasa terlalu penat menguruskan semua sendiri. Sebenarnya anak Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali 3 orang. Anak daripada kecil Sayyidina Ali adalah panglima perang antara yang terbaik. Setiap peperangan Sayyidina Ali sertai. Dan Sayyidina Ali selalu diantar oleh Nabi untuk menyebarkan dakwah Islam. So, Sayyidina Ali jarang berada di rumah. Urusan anak, urusan cari rizki, urusan binatang-binatang ternak, urusan ambil air di tempat yang jauh. Bukan dekat, bukan air pahit sampai kat rumah, sampai ada yang kata lekuk pada tulang bahu Fatimah, kesan angkut air kan, buat macam kayu, lepas tu angkut. Lepas tu cuba bayangkan kalau suami, sekarang ni kan ayat beras kita beli, padahal kita beli juga beras kan. Okey. Bayangkan kalau suami bawa balik padi. Suami bawa balik padi, bukan balik beras. Ngamuk tak? Okey, kita berjimat, saya beli direct dekat sawah. So awak pandai-pandai lah ya padi ni. Oh, mau hempuk balik atas ni kan. Nak kena ini, lepas tu nak kena tumbuk-tumbuk supaya nak keluar apa sebiji-sebiji tu. Sekarang dah sampai beras. Tapi zaman tersebut, benih gandum tu, biji gandum tu dibawa dan sampai tangan saya Fatimah dah kasar, berdarah, buat kerja yang keras, angkut air jauh, uruskan anak, binatang ternak, dan binatang itu juga dipelihara untuk sebagai kenderaan suaminya. Sangat penat, berganda-ganda mungkin daripada kita. Kemudian bila minta dengan ayahandanya, ya Rasulullah, wahai ayahandaku, berikanlah kepadaku seorang pembantu ya Rasulullah. Rasul pun jawab, wahai anak anda kesayanganku, kamu baliklah dulu, nanti ayah akan menyusul. Masa suruh balik. Lepas Fatimah, Sayyidina Ali duduk di rumah, Rasulullah pun bagi salam. Mungkin selepas beberapa ketika, Rasul pun berkata, wahai anak andaku, wahai Fatimah kesayanganku, maukah aku berikan kepada kamu satu amalan yang mana ia lebih baik daripada seorang pembantu? Saya nak tanya, Nabi boleh tak beri pembantu kepada Fatimah? Boleh. Sebab tawanan perang ada. Nabi agihkan pada orang lain. Apa salah bagi seorang pada anak dengankan tugas anak? Tapi bukan begitu cara Nabi nak tunjukkan kepada umatnya, sebab Nabi tahu bukan semua umatnya mampu ada pembantu. Kalau kita semua dapat pembantu satu seorang, seronok tak? Suami kata, yang abang uruskan dah semua, semua ibadah awak ada pembantu. Awak tak perlu gosok baju, tak boleh basuh baju, masak-masak semua pembantu buat. Seronok kan? Yang sebab awak baik, saya bagi 2 pembantu. Lagi. Maksudnya, kita bayangkan, kita tengok artis-artis. Wow, Siti Nurhaliza sampai 3 orang, yang masak lain, yang kemas lain, jaga anak lain. Wow, sampai setiap kali penat tengok pembantu orang. Saya penat, bang, bila orang nak ada pembantu, awak usahlah kerja lebih sikit, part time ke apa sampai boleh. Akhirnya kita perlu sedar kita tak mampu ada pembantu. Kenapa Nabi, walaupun dalam keadaan boleh, Nabi tidak beri pembantu? Sebab Nabi sedang beri contoh dan Nabi sedang sesuaikan untuk semua umatnya. So kita yang tak mampu, siapa yang mampu silakan. Walaupun mampu tak nak ambil pun silakan. Nabi kata, sebelum kamu tidur, bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali,
Allahu Akbar 34 kali. Campur semua jadi 100 kali. Sebelum tidur baca. Cuba buat malam ni. Jangan esok terus macam tak ada pembantu pun. Kata lebih baik ada pembantu. Bukannya yang akan berlaku yang nanti tiba baju dah siap gosok. Tak. Kali pertama buat mungkin belum nampak, tapi yang penting tidur dah tenang. Itu perkara yang exactly ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya saja dengan kamu berzikir mengingat Allah, jiwa kamu akan tenang. Itu confirmation daripada Allah. Tidur pun tenang, zikir puji Allah. Janganlah pula masa puji pun ada adab. Zikir tu orang yang khusyuk dengan tak khusyuk beza. Kalau subhanallah 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 kejar jumlah subhanallah subhanallah sambil zikir sambil bagi arahan pada anak suruh keluar subhanallah abang suami pula arahan alhamdulillah oh tak boleh tak. Benda ni pengalaman saya. Kadang zikir tu saya pun kata, ya Allah zikir apalah macam ni. Zikir pun masuk sebut Allah, ingat Allah, rasa Allah pada hati. So sebab itu ada orang kata, Ustazah saya dah beramal sebulan, zikir tu tak ada perubahan pun. Boleh jadi anda belum betul-betul berzikir. Saya tahu nak kata suruh stop. Okey, berani kamu. Okey, baik, saya akan berhenti. Tapi kita kena habiskan hadis ni dengan baik. Masa sebut subhanallah, bayangkan maha suci Allah. Hanya Allah saja. Sucikan Allah daripada segala yang syirik. Alhamdulillah, masa alhamdulillah senyumlah. Sebab alhamdulillah kita sedang puji Allah. Cuba bayangkan setiap 33 alhamdulillah tu, alhamdulillah nikmat suami. Tapi kau tengah gaduh. Kan? Tapi alhamdulillah nikmat anak, alhamdulillah nikmat kerja, alhamdulillah. Kalau nak hitung nikmat, setiap alhamdulillah tu kita akan tersenyum. Bayangkan nikmat. Alhamdulillah ya Allah sihat. Alhamdulillah tak ada sakit apa-apa. Alhamdulillah kulit dah bersih sekarang. Masalah jeragak dah kurang. Contohlah ya. Alhamdulillah tu banyak sangat. Sebab bayangkan kalau saya puji perempuan, cantik nampak? Muka serius. Mesti perempuan akan rasa, Ustazah ni nak marah ke puji? Ya, kenapa Ustazah? Yelah cantik. Masa kadang kita puji Allah, alhamdulillah muka masam. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Kalau betul daripada hati, ni nampak macam main-main, tapi deep tak? Deep. Buat-buatlah deep. Sebenarnya deep. Saya bila dengar penjelasan ada guru tu, saya kata ya Allah betul lah. Boleh jadi selama ni saya ucap alhamdulillah hanya pada lidah, tapi bukan hati. Sebab bila menghitung setiap ucap alhamdulillah tu terbayang nikmat, automatik akan senyum. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Dia akan beri impact yang berbeza sebab hati kita tu yang akan terpengaruh. Lepas tu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Hebat, Allah Maha Agung. Allah lebih besar pada masalah yang sedang kita alami ni. Sekarang waktu tidur, masalah Allah lebih besar, Allah boleh settlekan. So, Allah lebih besar pada suami sebelah dah berdengkur ni, zikir pun tak apa pun tak, geram je. Contoh ya, sebab kadang tu kita tak ikhlas beramal sebab orang sebelah tak beramal. Abang, saya baca Al-Mulk siap malam, awak langsung tak baca. Saya tak nak masuk syurga seorang-seorang tau. Suami tu kalau pandai menjawab, awak confirm syurga ke? Kan? Maksudnya kadang-kadang mencabar kita nak beramal, orang sebelah tak seiring. Tak apalah, boleh jadi dengan keikhlasan kita beramal, akhirnya Allah beri hidayah pada suami sebelah. Rupanya kita bimbang kita beramal kerana mengharap orang berubah. Jangan, kita yang nak berubah. So zikir tu Allah, Nabi sebut apa? Dan janji Nabi maha benar. Ia lebih baik daripada seorang pembantu. Boleh jadi Allah mudahkan segala urusan kita esok, pagi sampai malam. Allah bagi kita tenaga yang luar biasa walaupun tak ada suplemen. Allah beri kita hati yang kental. Biasanya bila ada berlaku macam ni, kita terus koyak. Tapi alhamdulillah, aku dah ada hati yang baru. Rupanya sebelum ini Kamai mulut berbuih minta tolong suami. Lama-lama suami dah buat tanpa disuruh. Anak-anak pun hulurkan bantuan. Tiba-tiba je anak datang, Umi ada apa-apa tak nak tolong? Berderai air mata kan. Ya Allah, dia tawarkan pertolongan. So semua itu not impossible berlaku. Allah boleh atur semua. Sebab Allah kata, Nabi kata, ia lebih baik pada pembantu. Pembantu boleh tolong kita dalam beberapa perkara saja. Dia bukan boleh tolong semua. Tetapi apabila Allah menolong kita,
Allah boleh bantu semua. Tengok-tengok konflik tempat kerja pun settle. Orang yang selalu tikam belakang mau maaf dengan kita. Kita tanya sebab apa? Allah beri rasa bersalah pada dia sampai dia rasa macam berdosa apa yang dia buat pada kita. Selama ni kita rasa kita nak kontrol semua. Bila ada orang fitnah kita nak bersih-bersihkan. Bila ada orang bla bla bla, akhirnya kita exhausted. Rupanya bila kita buat apa yang Nabi suruh, banyak perubahan satu demi satu berlaku. Masya Allah. Itulah kesimpulannya puan-puan sekalian. Tak beramal tak rasa. Bila dah rasa, kita akan timbul mujahadah dan istiqamah. InsyaAllah ya. Sebab pesanan tu Nabi bagi khusus kepada anaknya Fatimah yang mengalami situasi sama dengan kita. Bekerja, cari rezeki, urus rumah tangga. Maka Nabi pesan wasiat yang istimewa. Janganlah pula kata ini untuk wanita je. Tak. Zikir Fatimah. Namanya zikir Fatimah sebab Nabi bagi Fatimah ada untuk diamalkan untuk lelaki dan perempuan. Tetapi bila ia khusus bagi pada Fatimah, kita rasa lebih dekat. Yang paling memahami kita, Allah. Yang paling tahu kita penat, Allah. Yang paling tahu apa yang kita lalui daripada start buka mata sampai tutup mata, Allah. Kadang kita bercerita dekat suami, awak tahu tak apa yang berlaku di tempat kerja tadi, start masuk kerja bla 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 bla, tetap suami angguk-angguk, dia tak akan faham. Masya Allah. Alhamdulillah. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih pada semua. Semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi wanita yang bahagia dunia dan akhirat. Wanita yang bahagianya bukan tergantung kepada suami, pada anak, tapi bahagia dengan diri sendiri, bahagia dengan Allah. Kita berjuang untuk syurga kita dan syurga ahli keluarga insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat yang melihat. Jarang sebenarnya nak naik FB hari ini 5.2, 5.3K, 5,300 di IG. Tapi sayang kita tak ada TikTok. Tapi kan nanti kan boleh kan kamu relive TikTok kan lepas-lepas ni. Okay. Sebenarnya TikTok kena ban 2 hari lepas. Biasa kalau TikTok samalah lebih kurang 5,000 lebih juga ni. Kena ban adalah something 24 bulan baru ni balik. Terima kasih ya, sila follow saya. Di Facebook Ustazah Asma Harun. Saya GF, gila follower. Okay. Masya Allah. Jumpa lagi semua.